Kisah yang pertama pada tengah malam ini yang ingin saya bacakan kepada anda semua. Peristiwa ini berlaku di Singapura. Yang ini pasangan suami isteri memandu pada waktu malam nak pulang ke rumah mereka menggunakan jalan Upper Thomson Road. Rumah mereka terletak di kawasan Marsiling. Pada malam itu, setelah makan, ini kiriman sebelum itu, kiriman daripada Kak Yati berkongsi pengalaman beliau. Selepas makan, kami pulang ke rumah menggunakan laluan Upper Thomson Road. Ini adalah suami yang sarankan. Suami sarankan pergi makan. Kemudian balik itu suami kata, jom kita jalan dekat Upper Thomson Road nak. Awak pernah tak pergi? Awak pernah tak singgah dekat Old Upper Thomson Road? Jadi saya pun kata pada suami lah, saya menegur, bang, sekarang dah pukul berapa bang nak pergi? Sekarang lah yang best. Jadi pendengar Ria 897 FM, isteri katanya saya, Casey kata Kak Yati tidak setuju. Tapi suami kata kita kan dalam kereta, saya yang memandu. Jalan Old Upper Thomson Road ni tak panjang mana pun. Awak ikutlah, jomlah. Kita pun dah lama kan tak ronda-ronda waktu malam, kata suami kakak. Apa nak buat, Casey? Suami dah beria-ia, dah bersungguh-sungguh sangat. Ikut ajalah, dia yang memandu. Paling-paling kalau takut pun kakak tutup mata je lah. Jadi masuk dalam kenderaan, pendengar Ria dapat rasakan hujan. Ya, hujan mula menitis pada malam yang disebutkan. Dalam kereta, suami pun tutup pintu. Pandu, Casey, kami makan dekat Thomson Road, salah sebuah kedai roti prata di sana. Suami mula memandu perlahan-lahan. Kakak pun berbual dengan suami. Kakak tanya, bang, tempat yang kita nak pergi ni tempat apa bang? Takkan awak tak tahu? Sini dulu track Formula 1 kat Singapura, yang first kali, Old Upper Thomson Road. Tapi sekarang tempat ni dah jadi tempat angker. Awak tak dengar ke Misteri Jam 12? Banyak kisah-kisah seram. Sampaikan kalau kan awak ada tengok DVD Misteri Jam 12 berkenaan dengan Old Upper Thomson Road. Tapi bang, boleh percaya ke cerita-cerita tu? Saya rasa macam lakonan semula, macam drama, macam bidik je bang. Memanglah lakonan semula, tapi kisah di sebaliknya adalah perkara yang benar. Akhirnya, Casey, kata Kak Yati, kami pun sampai di laluan nak masuk Old Upper Thomson Road. Hujan agak turun dengan lebat, agak bising. Saya dengan suami kalau nak bercakap tu harus tinggikan suara sedikit, kuatkan suara. Kalau tidak susah nak dengar. Kemudian isteri kata, suami kata, kita dah nak belok masuk Bismillahirrahmanirrahim. Suami memandu perlahan-lahan masuk ke kawasan Old Upper Thomson Road, saudara. Bayangkan ketika sedang memandu. Untuk pengetahuan para pendengar Ria yang bukan mungkin rakyat Singapura, Old Upper Thomson Road ni adalah sebuah laluan dalam itu laluan jalan lama, jalan dalam. Ini adalah jalan lama Old Upper Thomson Road. Kalau jalan di luar dipanggil Upper Thomson Road. Jadi Old Upper Thomson Road, jalan dalam, laluan yang mana melepasi kawasan Semak Samun, hutan-hutan kecil lah di kiri dan kanan. Kemudian dekat kawasan tu juga, laluan tu juga ada tempat bakar mayat dalam kawasan laluan kecil Old Upper Thomson Road. Tempat itu memang sunyi dan sepi malam-malam. Banyak sangat pokok ru di tepi-tepi jalan. Jadi anda bayangkan, anda dapat gambarkan situasi pada malam. Suami Kak Yati mengajak dia hanya dalam kenderaan, pandu perlahan-lahan, lalu dekat Old Upper Thomson Road saja nak tengok keadaan dalam situ, dan terus katanya pulang ke rumah. Pendengar Ria, suami kata, abang nak masuk Saya pun ngangguk. Dalam kereta ada bantal kecil, saya peluk bantal, kata Kak Yati. Tengok kiri, tengok kanan, seram. Suami mula memandu terus masuk ke dalam keadaan kenderaan
yang terkena hujan yang turun dengan agak lebat. Ni tempat dia yang. Sayang, nanti abang tunjukkan pokok ru. Pokok ru yang dalam DVD MJ12. Kan dekat bawah pokok tu ada lakonan, ada makcik. Ingat tak yang nenek kebayan tu? Abang, apa yang abang cakap? Abang tahu kita kat mana? Abang bukan cakap pasal hantu. Abang cakap pasal DVD. Yelah, abang cakap pasal DVD. Bukan abang cakap dekat situ ada nenek. Abang cakap pasal DVD Misteri Jam 12 yang dekat bawah pokok ru tu. Ingat tak episod yang mana nenek tu tengah duduk? Saya tahulah bang. Abang ni merepek lah. Saya dah kasih masuk ni, mulut abang tak tu diam. Awak ni ikut perasaan sangat lah. Janganlah takut. Suami mula memandu ke hadapan. Pandu dengan perlahan. Tak ada kenderaan lain Tidak ada kenderaan lain yang lalu dekat Old Upper Thomson Road. Sebab waktu tu pun dah lewat sangat-sangat. Jadi tak ada kenderaan kecuali kenderaan kita, katanya pendengar Ria. Masuk dalam, lagi masuk. Kemudian suami, sayang. Apa bang? Tengok ke depan tu. Abang, bukanlah awak tengok ke depan tu. Tu monyet tu, nampak? Casey, betul. Di tengah-tengah jalan, Casey, hujan yang lebat, ternampak seekor monyet liar berada di tengah-tengah jalan. Suami high beam beberapa kali, tak jalan. Suami tekan horn beberapa kali, tak jalan. Monyet tu masih tercegat duduk di hadapan, lebih kurang jaraknya dalam 10 meter ataupun 15 meter daripada kenderaan. Pendengar Misteri Jam 12, katanya di sini, suami saya ni cuba pandu, cuba maju ke depan sedikit demi sedikit. Dia pandu depan lagi, dia pandu depan lagi, dia pandu depan lagi. Monyet tu tetap tak berganjak. Tetap di tempat yang sama, tidak berganjak. Tak apa. Kemudian sesuatu berlaku. Dekat atas bumbung bunyi kedebung. Ketika suami sedang memandu perlahan-lahan, waktu tu hujan lebat sangat-sangat. Kita nak halau monyet ni ke tepi, kalau tidak confirm kena langgar. Jadi sedang kita pandu maju ke depan sedikit demi sedikit, tiba-tiba pendengar Misteri Jam 12, di atas bumbung kenderaan bunyi hentakan atau ada benda jatuh, barang jatuh dengan begitu kuat. Saya dengan suami bila dengar bunyi itu datang daripada bumbung kenderaan kami, ini lumrah, kita berdua ni mendongak ke atas untuk tengok, dan kita pandang antara satu sama lain. Alangkah terperanjatnya bila kita tengok bawah balik, tengok ke hadapan. Ya, bila tengok ke hadapan, monyet yang tadi sedang duduk dekat tengah-tengah jalan dah hilang entah ke mana. Waktu ni katanya Kak Yati, suami saya confident bahawasanya bila dia bergerak ke depan, mungkin katanya mungkin monyet tu takut dan monyet tu berlalu pergi. Kemungkinan. Kita pun pandu, suami pun pandu perlahan-lahan, masih lagi curiga apa sebenarnya yang menghentak kenderaan kami. Pendengar Misteri Jam 12, sampai dekat pokok ru yang suami sebutkan dalam DVD Misteri Jam 12, ada pokok ru. Dekat pokok ru tu ada seorang nenek yang dikatakan adalah nenek kebayan kononnya lah, yang menghuni dekat bawah pokok tu mengikut kisah Misteri Jam 12. Suami pun berhenti betul-betul dekat tepi pokok. Suami tunjuk, suami kata, Sayang. Apa bang? Ni ke depan. Kata, awak tengok kat tepi awak ni. Inilah pokok ru. Pokok ru yang ramai nak cari dekat Old Upper Thomson Road, tapi tak jumpa-jumpa. Awak dengan saya, kita boleh pula terjumpa dengan pokok ni. Hujan masih turun, masih lebat. Anda bayangkan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tak ada. Tiba-tiba kakak tengok Suami kakak dalam kenderaan yang sunyi, sepi. Suami yang beria-ia sangat nak gunakan Old Upper Thomson Road. Bang, jalan abang. Pusing tengok suami. Suami sedang tengok depan,
tak tengok sebelah kakak dan dia mula membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suami baca begitu laju, Casey. Bang. Astagfirullah. Bang, kenapa bang? Abang kenapa? Suami tak boleh tunjuk, tak berani nak tunjuk. Dia cuma gerakkan mata. Dia tengok depan, tapi matanya seolah-olah berbola mata tu selalunya dia gerakkan ke sebelah kiri. Dia gerak kiri. Bang, kenapa bang? Dia gerak kiri. Abang jangan takutkan saya lah bang. Abang okey. Cuma kemudian dia gerakkan matanya lagi, suruh tengok lagi. Saya pun tengok perlahan-lahan. Tengok, pusing belakang perlahan-lahan. Pusing belakang. Ya Allah, Casey. Dekat bawah pokok Old Upper Thomson Road, pokok Ru, saya nampak Casey, makcik tua sangat-sangat, sedang duduk memandang ke arah pokok. Saya cuma nampak bahagian belakang saja. Bayangkan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, pendengar Ria 897, itulah kisah pertama, agak panjang sedikit kisahnya. Saya berhenti di situ. Jadi bila dia toleh ke belakang, dia nampak ada makcik ni sedang dalam keadaan menyangkung ke duduk ni, memandang ke arah pokok, hanya nampak bahagian belakang. Suaminya tak terkata apa-apa, hanya terdiam dan mulutnya komat kamit membaca surah. Dalam keadaan ketakutan, isteri pun takut dan isteri bercakap dengan dia beberapa kali tidak, sampaikan isteri terpaksa meninggikan suara macam, "Abang!" Baru suaminya sedar dan nak bergerak dari situ. Katanya dari kiriman email ini, kata beliau, agak menyeramkan sangat-sangat apabila kami ini berada betul-betul di tengah-tengah hutan, ya, dekat kawasan Upper Thomson, Old Upper Thomson Road. Saya nak bacakan kisah berikut ini datang dari pendengar kita yang minat sangat dengan rancangan Misteri Jam 12. Ini orang Johor berkongsi pengalaman. Katanya, gangguan berlaku dekat tingkap rumah setelah rumah jiran sebelah ni, tuan rumah jiran sebelah ni, arwah ibunya meninggal dunia. Ya. Dipendekkan cerita, ini kiriman daripada Ras. Jiran sebelah saya, kita semua tahu, orang yang duduk dekat situ semua kenal dengan jiran sebelah saya ni. Dia ni adalah keluarga yang memberikan khidmat untuk baikkan orang daripada gangguan sihir. Tapi saya tak tahulah dia ada sediakan khidmat untuk sihir orang atau tidak. Tapi orang datang ke rumahnya untuk dipulihkan daripada gangguan sihir. Yang melakukan kerja itu adalah mak kepada jiran sebelah saya. Kami kalau terserempak hanya sekadar senyum, hai bye-bye, itu je lah. Tak pernah pun berbual panjang. Ada kalanya bila mereka tidak ada di rumah, mungkin cuti, balik kampung. Ya, sebab ini bukan di kawasan kampung, ini di kawasan rumah cluster home, yang iaitu sebuah rumah teres berdirit lah. Jadi ada kalanya bila mereka balik kampung, rumah sebelah tu pasti akan kosong untuk seminggu dua. Ya, belum ada orang lagi. Nanti kadang-kadang waktu malam saya akan dengar rumah teres dengan kisi kita kan berkongsi tembok. Akan dengar rumah sebelah bunyi orang bertukang pada waktu malam. Kadang-kadang dengar dengan jelas bunyi televisyen dibuka dengan begitu kuat. Pada mulanya saya pun naik marah, kata Ras. Ya, naik marah. Sebabnya waktu nak tidur tu, waktu tu lah dia ganggu sangat-sangat. Sampaikan pada satu hari, inilah kisah seram yang saya nak ceritakan. Ibu kepada jiran sebelah ni merupakan ketua lah, yang mana orang datang nak berubat mesti cari ibunya. Ibu kepada jiran sebelah ni meninggal dunia. Casey, makcik ni dia ada cucu tau Casey. Makcik jiran, ibu kepada jiran sebelah ada cucu.
Kadang-kadang saya akan dengar. Sebabnya bahagian belakang rumah kami ni, kami berkongsi tanah belakang tu, bahagian belakang tu hanya ada pagar jaring saja, bukan batu. Jadi kalau orang dekat belakang, kita boleh nampak, dia bercakap, kita boleh dengar. Makcik tukang ubat ni pendengar Ria 897. Dia suka sangat dukung cucunya yang baru berusia beberapa bulan, dan dia suka nyanyikan lagu Ram ram pisang kuali sawa. Dia suka nyanyikan. Nanti dia akan dukung cucunya untuk tidurkanlah cucu. Saya kalau ternampak, saya akan senyum. Saya tak adalah nak berbual panjang, tanya tengah buat apa, berapa, tak ada. Jadi Casey, pada waktu malam, setelah makcik ni dah meninggal dunia, dah masuk beberapa hari dah dikebumikan, sudah meninggal dunia katanya di sini. Kata Ras. Waktu malam saya dengan suami tengah tidur, saya dengar dengan jelas Casey. Sebab rumah saya ni dengan belakang rumah memang dekat. Buka tingkap dah boleh nampak dah. Tengah tidur, tiba-tiba terbangun. Waktu malam kakak terdengar Ram ram pisang kuali sawa. Bila dengar suara tu, terus register, ni suara makcik sebelah. Makcik ni kan dah meninggal. Kakak terdiam dan langsung tak nak bersuara, diam lagi. Kemudian kakak terdengar, tingkap bilik kakak ni tingkap kaca, ditutup. Tapi ditutup, dan kemudian ada langsir jenis yang jarang, kain jarang. Cuba tak nak fikirkan yang bukan-bukan. Kali kedua, kakak dengar dengan jelas bunyi orang ketuk tingkap, seolah-olah macam menggunakan kuku. Kemudian kakak pusing. Bila orang ketuk, kita naturally akan terpusing untuk tengok. Maaf, bukan kakak tapi Ras. Tak tahu Ras ni lelaki ke perempuan Jadi Ras memberitahu bila dia pusing, dia toleh. Dia ternampak wajah makcik yang dah meninggal dalam keadaan berkafan, hidungnya dengan kapas dan wajahnya ditutup dengan kain putih, hanya nampak bahagian depan muka sahaja. Atas ada ikatan yang masih belum lagi dibuka, Casey. Ram ram pisang kuali sawa. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, Casey. Seram, Casey. Dekat tingkap, Casey. Dalam keadaan berbungkus, hidungnya berkafan, disumbatkan dengan kapas. Saya nampak wajah makcik, suaranya sama tengok dekat saya. Ram ram pisang kuali sawa. Hanya Allah saja yang tahu perasaan saya. Saya ingat pesanan suami. Saya juga ingat pesanan pakar. Misal kata, kalau ternampak sesuatu, jangan tegur, jangan tengok, buat benda lain. Ingatlah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Bersama dengan saya, Casey, dalam Misteri Jam 12. Berikut kisah yang ingin Casey kongsi dengan anda pada tengah malam ini. Pengalaman yang diceritakan ini berlaku datangnya daripada pendengar yang hanya ingin dikenali sebagai Lina. Gangguan ini mula berlaku setelah dia menemani ibunya. Kata Lina, menemani ibu pergi melawat. Dia sebenarnya tidak tahu dia ni pergi melawat orang sakit. Itu yang dia fikirkan. Casey, saya mati-mati ingatkan saya pergi melawat orang yang sakit. Sakitlah, mungkin demam, sakit kurang sedap badan, mungkin kencing manis. Makcik saya ni. Tapi saya tidak begitu rapat dengan makcik yang ni, sebab ini makcik jauh lah. Boleh disifatkan sebagai makcik keluarga jauh. Saya mendapat panggilan daripada mak. Mendapat panggilan dari mak saya waktu saya sedang tidur
Waktu tu bila tengah tidur, telefon rumah tu, cordless phone, berada di tepi bantal saya kerana baru sahaja bercakap dengan suami yang pada waktu itu kerja malam. Mak telefon, saya dah tertidur. Dalam keadaan mengantuk, saya menjawab panggilan. Mak tanya, "Lina, besok mak minta tolong boleh tak? Hantarkan mak pergi rumah Cik Ju." Yelah mak, pukul berapa mak? Dalam 11 pagi gitulah. Jadi saya pun, yelah mak, letak telefon. Saya pun tak banyak soal. Kenapa, buat apa. Yang saya tahu, saya bangun pagi, saya siap pergi rumah mak. Pukul 11, mak pun dah turun, naik kereta. Dalam perjalanan berbual dengan mak, tapi bukan tentang destinasi yang kita nak pergi. Tidak. Berbual dengan mak tentang appointment hospitalnya. Mak pun tanya suami dah balik belum, kata belum balik kerja. Dan akhirnya sampai rumah Cik Ju. Makcik jauh. Bila sampai, masuk ke dalam rumah, saya pun ikutlah. Nak ikut mak ni masuk dalam bilik. Cik Ju dalam bilik. Dan saya kelihatan dekat luar ni ada banyak juga selipar, kasut. Ada orang datanglah menziarah Cik Ju. Jadi tengah jalan ni, dah masuk dalam rumah, dah buka sepatu, nak pergi bilik bersama dengan mak saya. Mak saya tulis, "Lina tak apa, Lina duduk dekat ruang tamu dulu." Mak masuk bilik kejap, mak tengok Cik Ju. Sebab dalam bilik tu pun dah ramai orang. Yelah mak, tak fikir bukan-bukan, duduklah dekat ruang tamu, duduk. Tengah duduk dekat ruang tamu, baru hati ni terdetik, Cik Ju ni sakit apa tak apalah, nanti aku tanya mak aku. Tiba-tiba Casey terdengar saya dekat ruang tamu seorang diri. Terdengar dalam bilik suara seseorang. Saya tak pasti suara siapa sebab dalam bilik tu ramai sangat orang. Dan kemudian bila saya cuba menjenguk, saya ternampak Cik Ju dekat atas katil. Dalam keadaan sedang duduk di atas katil, dia tengah duduk dan dia sedang mengerang. Suara tu rupa-rupanya datang dari Cik Ju. Kemudian saya ternampak abang mak saya dekat atas katil sedang tepuk-tepuk belakang Cik Ju. "Keluar, keluar." Dengar dia sebut keluar-keluar beberapa kali. "Kenapa kau masuk dalam tubuh badan dia? Ini bukan tempat kau. Keluar." Bila Pak Long saya membaca beberapa surah, Cik Ju dapat kelihatan menghayun badannya, tubuhnya ke depan, ke belakang, ke tepi, ke kiri, ke kanan. Kemudian sambil dia mengerang sampaikan, "Tolong aku, sakit." Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Rupa-rupanya Cik Ju bukan sakit-sakit biasa. Dia sakit dibuat orang. Saya berada di rumah tu hampir 2 jam lebih. Dalam 2 jam tu, mak saya tak keluar-keluar dari bilik. Selepas keadaan dalam rumah tu yang begitu tegang kembali lebih baik dari sebelumnya, baru mak keluar. "Lina, jomlah lah, kita balik." Saya pun tak berani nak tanya sebab perkara ini menjadi satu perkara yang sensitif. Saya tak tanya, mak pun tak cakap pasal penyakit Cik Ju. Keluar, mak kata jom balik, hantar mak balik. Hantar mak saya balik ke rumah. Malam tu saya pergi pagi dengan mak, kemudian balik rumah dah petang. Malam tu suami saya keluar pergi kerja, shift malam lagi.
Saya dekat ruang tamu sedang menonton televisyen. Tiba-tiba Casey, saya macam terperasan ketika saya sedang menonton TV. Sambil-sambil tu tengok TV sambil main handphone. Main handphone, tengok TV. Dan saya macam terperasan dari tempat sofa yang saya duduk boleh nampak pintu bilik rumah saya. Dari bahagian tepi dengan jelas nampak bawah katil. Katil rumah saya ni, kata Lina, katil rumah saya jenis katil yang bawahnya ada kolong. Katil besi, bukan kayu. Sebab rumah saya ni konsepnya ala-ala Victorian. Katilnya bawah ada kolong dan kosong lah, memang tak simpan barang pun. Agak tinggi platform katil saya. Saya terperasan dekat bawah katil saya macam ada orang tengah baring. Saya tengok sekali lagi, buat kali kedua bila saya perhatikan di bawah katil rumah saya. Kelibat orang yang tengah baring tidak kelihatan. Tiba-tiba meremang bulu rumah saya, katanya Lina. Saya pun masuk ke dalam bilik, tutup pintu bilik, baring atas katil. Mula-mula saya tutup lampu, baring atas katil, kemudian turun balik dari katil, pergi dekat tepi pintu bilik, hidupkan balik lampu dalam bilik. Sebab tiba-tiba rasa meremang, takut, macam tak sedap hati. Tengah baring nak lelakkan mata saya dengar, Lina. Abang ke tu? Bunyi tu hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba lelapkan mata lagi. Lina. Casey, saya dengar suara orang memanggil saya Lina. Punyalah takut Casey. Terperanjat saya dibuatnya. Bayangkan pendengar Ria 897. Baik saudara, mohon maaf, saya sedang membaca cerita sebenarnya menggunakan telefon bimbit saya. Sedang tengok telefon bimbit, saya tak perasan bateri dah mati. Bateri saya dah flat tinggal 2%. Tengah baca handphone mati, saya terperanjat. Asal handphone aku tak boleh on rupanya bateri flat. Okey, saya dah tukar bateri. Terima kasih sekali lagi pada anda yang masih setia bersama Misteri Jam 12. Jadi kita kembali pada kisah Lina ni. Dia dengar suara orang 2 kali dalam biliknya memanggil, menyebut namanya dengan nada nafas yang panjang. Lina. Pendengar Ria, pada mulanya dia tak nak indahkan, tapi dah bunyi 2 kali. Kali pertama dia cuba tak nak fikirkan, mungkin tersalah dengar, tersilap dengar, mungkin dengar benda yang lain, seolah-olah memanggil namanya. Bila 2 kali dia dengar, takkan mustahil benda tu salah. Saya ada telefon di tepi saya. Seperti biasa saya tidur selalu letak telefon rumah tepi bantal. Saya pun angkat telefon rumah, saya telefon mak saya. Mak jawab panggilan. Hello mak. Lina lah mak. Lina. Ada apa Lina? Mak tengah buat apa? Oh tak adalah, aku ni tengah Mak saya terdiam. Mak, hello mak. Lina, suami kau malam ni kerja ke atau dekat rumah? Oh, Abang Mat kerja mak. Ni second night shift. Besok dia off day lah. Kau kat rumah sorang lah. Kenapa mak? Mak saya diam lagi. Tak apa, Lina tunggu kejap, nanti mak call balik. Mak sakit perut lah. Terus mak saya letak telefon. Pelik pula undur ni. Saya pun tunggulah. Tunggu. Saya dengar orang ketuk pintu rumah saya. Lat, dalam setengah jam saya sedang main handphone dekat atas katil, saya dengar orang ketuk pintu. Saya bangun, terperanjat ni. Buka pintu, nampak mak saya depan pintu rumah saya. Kemudian mendengar mak saya masuk dalam rumah. Mak, apa mak buat kat sini?
Sebab rumah mak saya dengan saya tak jauh. Tidak begitu jauh. Tak ada apa-apa. Saya dengan mak saya duduk dekat ruang tamu. Sekejap-sekejap mak saya tengok bilik saya. Sekejap-sekejap mak saya jenguk ke bilik saya, katanya Lina. Dan akhirnya dipendekkan cerita. 2 hari kemudian, saya pergi ke rumah mak dengan suami untuk menjamu selera. Mak masak sedap, mak jemput datang. Mak pun kata, Lina, ya mak, kau ingat tak yang 2 hari lepas mak datang rumah kau malam-malam? Kenapa mak? Saya dari itu hari nak tanya mak, tapi mak tak nak beritahu saya. Sebenarnya bila kau telefon aku dengar suara. Hah? Suara apa? Yang buat aku nak datang rumah kau. Suara tu sama dengan suara ketika Cik Ju dirawat dalam keadaan kerasukan di rumahnya tempoh hari. Suara apa mak? Aku dengar suara sama. Suara makcik suara makcik yang garau dekat telefon. Bila aku dengar, aku terus teringat Cik Ju. Itulah yang aku cakap aku nak pergi toilet, tapi tak, aku datang rumah kau. Bila aku tengah duduk dekat ruang tamu, aku nampak bawah katil kau macam ada orang tengah baring. Lina. Ya mak. Aku rasa makhluk tu dah keluar badan Cik Ju dan dia ikut kau balik, Lina. Ya, saudara, Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Memang seram sangat-sangat, meremang bulu rumah saya membaca kisah daripada Lina, bukan nama sebenar, nama samaran yang digunakan di sini. Lanjutan kisahnya, katanya Lina, dalam kisah yang dikirimkan kepada saya ke alamat misterijam12@gmail.com. Lina, bila mendengar penjelasan ibu, kemudian takut nak pulang ke rumah, dan malah hal ini pun telah pun diberitahu kepada suami, dan sebulat suara telah pun memilih untuk bermalam beberapa hari di rumah Mak Lina, dan kemudian telah pun berusaha mendapatkan pakar perubatan Islam untuk membersihkan rumah tu dahulu sebelum Lina pulang beberapa hari kemudian. Tapi masalahnya memang seramlah kalau buat masa itu, kata Lina dalam kiriman email kepada misterijam12@gmail.com. Bila suami kerja shift malam, Lina akan keluar juga dengan suami, tidur rumah mak untuk lebih kurang nak dekat sebulan lebih, ya, sebelum pulang ke rumah dan keadaan dah kembali pulih seperti biasa. Jadi Lina mengatakan berhati-hatilah kalau kita menemani sesiapa jua lah, mak kita, kawan kita, nak menemani mereka untuk pergi sesi berubat. Sesi berubat kena ganggu, kena rasuk dan sebagainya. Kadang-kadang kita pun boleh jadi mangsa keadaan. Makhluk yang menghuni dihalau keluar. Mungkin makhluk tu tengah nak keluar, dia ternampak saya dekat ruang tamu tengah duduk dalam keadaan ketakutan. Ya, dalam keadaan macam terpinga-pinga. Dia pun tengok, oh budak ni boleh ni. Mungkin dia mendampingi saya pun tak rasa, tak perasan. Agaknya waktu saya sedang duduk meremang bulu rumah tu, itu waktunya dia mendampingi. Saya pulang ke rumah, saya pun tak perasan dia ikut saya. Ya, sampai rumah itulah yang ternampak-nampak, terdengar-dengar dan dapat rasakan seperti ada sesuatu di dalam rumah Lina. Sekian, terima kasih.